Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi fil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul 'azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal 'azizul hakim. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT pada pagi yang berbarakah ini. Allah pilih kita lagi sekali untuk terus berada dalam suasana ketaatan. Di akhir zaman ini, ketaatan ini sangat sulit untuk kita lakukan kerana pada ketaatan itu perlu hadir kerelaan. Taat itu bukan dengan perbuatan luaran semata-mata. Ketaatan itu hadir dari hati yang mengenal Allah yang Maha Esa, lalu menyerahkan diri kepada Allah SWT dengan seluruh segenap apa yang ada pada diri. Di saat kita berada di akhir zaman, kita kena sedar kita berada di fasa yang terakhir. Kita kena sedar, kita kena tahu kita berada di fasa mana supaya persiapan yang rapi, yang jelas mesti kita sedari. Segala apa yang kita cari ataupun kita amalkan di dunia ini jemaah sekalian dalam beberapa bentuk mencari ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu boleh menjadi sia-sia semuanya, habban mansurah, boleh jadi debu bertebangan bila kita tidak menjaga atau kita tidak persiapkan diri kita dengan zaman itu ataupun dengan kehidupan yang sedang kita lalui, iaitu fitnah kehidupan. Sebab itu Nabi SAW mengajarkan kita doa yang jelas padanya, kalimah minta lindung. Nabi ajar kita azabi jahannam wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Iaitu selamat kita daripada fitnah, iaitu cobaan. Fitnah merujuk dan arti kata cobaan. Cobaan itu adalah tajuk-tajuk kehidupan yang Allah jadikan, yang ditimpakan ke atas kita dalam rupa bentuk kesenangan dan kesusahan. Dalam pembahasan hakikat kehidupan jemaah sekalian,
kita memperhalusi kehidupan ini dengan pandangan dan sudut pandang, dengan kefahaman yang dipandu oleh Tariq Nubuwah, jalan kenabian, yang merujuk pada sifat wajib bagi Nabi SAW, agar kehidupan kita lurus. Lurus yang terbina dengan 4 sifat wajib bagi Nabi SAW yang telah kita bahaskan, dengan mengikut aturan yang pertama siddiq, amanah, fatanah, tabligh. Dalam hakikat kehidupan ada ijtihad yang telah ditahqiqkan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abdul Salahuddin Al-Hafiz. Kita mungkin lepas pandang dalam kita mendalami tentang sifat wajib bagi Nabi SAW, yang mana kita wajib imani sifat wajib tersebut kepada Nabi SAW, yang mana kalau kita lihat iman itu mesti diterjemahkan dengan amal. Iman bukan sekadar niat saya beriman, namun tidak berlaku apa-apa dalam hidup kita. Allah SWT menyatakan surah Al-Ankabut ayat 2, setelah kita menyatakan qalu amanna, aku beriman, wa hum la yuftanun, kemudian kamu tidak diberi cubaan. Kita beriman tapi dibiarkan begitu saja, tidak dimaksudkan. Allah SWT akan menimpakan atas kita fitnah itu cobaan yang layak ditanggung dan layak dipikul sebagai taklif, dibebankan. Kerana apa? Kerana memang orang beriman ini punya kekuatan yang luar biasa. Kita lihat baginda Nabi Muhammad SAW itu, perjalanan hidupnya luar biasa di masa dia. Kerana apa? Sepanjang 23 tahun Nabi SAW menyebarkan Islam ini, perjalanan Nabi SAW penuh dengan cobaan demi cobaan, tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman. 13 tahun itu secara sulit, namun 10 tahun itu di Makkah Madinah secara terang-terangan, tetapi terang-terang, bukan sekadar panggillah masuk Islam tuan-tuan, tidak dengan itu, tapi dengan pedang, dengan peperangan Ghazwah. 10 tahun Nabi angkat pedang Islam. Nabi start dapat wahyu umur 40, 13 tahun. Bahasa mudah kita sepak terajam, 13 tahun itu di Mekah. Umur 53 tahun hijrah ke Madinah. 53 kalau ikut umur di sini adatnya dan nak mengarah kepada peticin. Tapi umur 53 tahun angkat pedang pula. 10 tahun tambah 63 tahun. Makna kata makin ujung bukan makin rehat, makin ujung makin semangat. 13 tahun dengan kekuatan dalaman iman. 13 tahun iman. Orang beriman, orangnya semangat. Dia tidak kata dah sampai makam, dalam peribahasa istilah dah sampai makam letak kita. Jadi kita slow steady sikit. Slow dia faham sampai makam katanya. Makam apa tu nak dimakamkan lah. Dia kalau sampai makam kena turun dia bersilat ke bawah ni. Nabi SAW dapat wahyu di Gua Hira. Ma'rifatullah lah, dibuka hijab itu sebenarnya. Dia bukan lebih kepada mengasingkan terus tak. Bagi mereka yang dipilih oleh Allah SWT untuk dekat dengan Allah, ciri orang yang dekat dengan Allah ni, sebenarnya dia akan dekat dengan masyarakat. Untuk apa? Menyebarkan agama, menyebarkan ketenangan, menyebarkan kebenaran. Dia dekat, dia turun di lapangan, dia semangat tidak. Lepas tu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika iman mereka itu bukan sekadar dengan lisan semata-mata, tetapi iman mereka dibuktikan dengan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sehingga terbina daulah Islamiyah yang hebat. Daulah Islamiyah itu bukan sekadar meraih sokongan. Daulah Islamiyah bukan nak sokongan. Islam bukan perlukan sokongan, tapi Islam itu terbina dari mereka yang beriman, lalu
menerjemahkan semangat keimanan mereka. Maka mereka menerjemahkan dengan mengajak kepada kebenaran. Cuma yang menentang dihapuskan. Itu je. Dihapuskan pun sebab mereka yang menentang. Nabi SAW bukan nak pun berperang. Kalimah damai dulu, masuk Islam damai. Menentang, pantang mundur. Tengok, syariat Islam setelah iman, kalau kita lihat secara secara keseluruhan, syariat perang 10 tahun dulu Allah syariat perang. Yang mana tak ada Islam mundur. Berat. Bukan kecil lah, berat. Katalah kita semua dalam majlis ni semua tentera. Tak ada istilah mundur, maksudnya mati. Mati atau menang, dua. Sama ada mati atau menang, dua. Dia tak ada saya nak lihat, tak. Jadi makna kata jemaah yang dimuliakan Allah SWT, meluruskan kehidupan ini mestilah kita rujuk kepada baginda Nabi SAW. Membangunkan kehidupan, maka kita nak hayati 4 sifat wajib bagi Nabi SAW itu nak diterjemahkan. Sehingga bila kita lihat, luruskan tadi, bila kita ijtihad tadi, almarhum Dr. Tahqiq ada kedudukan luas sikit dah. Fatonah tabligh ujung sekali, fatonah nombor 3. Biasa kita faham Siddiq Amanah tabligh, fatonah tabligh fatonah dalam bab hakikat kehidupan. Siddiq Amanah, fatonah tabligh. Maka luruslah hidup, lurus. Soft. Bila lurus kehidupan kita, maka di situ terbina kekuatan yang mana kita boleh lihat pada terjemahan kehidupan kita, yang mana kehidupan itu diterjemahkan dengan sifat yang benar. Sifat yang benar itu menerjemahkan kesejahteraan. Orang yang benar itu orang yang sejahtera, tenang hidup dia. Tenang ni bukan lambat yang tenang bukan lemah. Tenang itu bukan lembik. Tenang itu bukan lembab. Macam perkataan dia, sebab orang kata tenang ni dia tak buat apa-apa, tenanglah. Tenang bukan maksud tak buat apa-apa. Tenang tu bermaksud dia bersiap sedia. Dia kalau mana-mana penjemaah sini berpengalaman dalam bidang sedi pertahankan diri kan. Orang yang belajar sedi pertahanan diri tu, dia kena tenang. Tenang untuk menerima serangan. Bukan tenang duduk tak apa-apa. Dan dia kena tenang dan bersiap sedia. Nak pula kalau seni pertahanan diri silat Ustaz Hanafi cakap. Sekarang ada panggil pusaka kan. Duduk diri macam solat. Bunga apa pun tak ada. Diri tegak. Itu salah satu lah nak saya tengok ini boleh kita ambil pengajaran tenang. Solat tu tenang, tapi tenang bukan tak bergerak, bersiap sedia untuk bergerak. Muncul ke depan, mengelak tidak. Itu orang tenang. Orang tenang ni maksudnya dia bersiap sedia. Maka perjalanan hidup yang benar itu setelah lurus perbahasan, jadi kita bahaskan satu persatu mengikut sifat wajib bagi Nabi SAW. Ini kalau kita bincang tadi terlepas pandang dalam memahami kehidupan. Sebab amalan yang kita lakukan tadi kita bincang, kalau kita tak selarikan dengan kehidupan, amalan yang besar-besar pahala, memang pahala seronok kita, bunyi pahala ni semua kita nak. Dan pula ada fadilat ganjaran. Tak salah kan? Memang Allah janjikan betul. Ada setengah tu perbahasan nak pergi ke redha, betul. Itu tingkatan tertinggi. Tapi redha ni melalui jalan pahala. Dia tidak macam makhluk perbahasan, boleh dibayar gaji tapi tidak suka. Kan? Bayar gaji tapi majikan tak suka. Kalau dengan Allah tidak begitu. Kalau ada pahala tu masih dalam redha. Allah suka tu. Tinggal lagi ada perbuatan-perbuatan yang menyalahi perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala. Macam puasa lah. Puasa tak batal. Tapi pahala-pahala yang membatalkan, yang menyebabkan pahala itu terbatal.
Membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan puasa. Membatalkan pahala dalam beramal, bukan membatalkan amal. Saya amal, saya sah. Janganlah pandai-pandai nak tegur saya. Ya. Saya sah. 20 tahun saya beramal. Dah, bukan soal sah batal tadi. Terima ke tidak? Terima ke tidak ni kita bincang. Memang kalau dalam beramal kita macam mata dah. Bukan sehari beramal. Bukan baru sehari, 10 tahun. Tapi dalam perbahasan beramal itu ada perbahasan yang kita lebih bimbangkan. Hilang pahala. Dan yang ini termasuk yang kebimbangan Nabi SAW. Yang mana yang menghilangkan pahala secara halus. Perbahasan ada syirik khafi. Inna akhwafu alaikum asyirkul asghar. Ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Ar-riya. Riya. Ini perbahasan yang membatalkan pahala tadi. Riya ni salah satu dan ianya perkara yang menjadi pembuka bicara untuk hilang pahala. Riya tak nampak. Perbahasan riya, walaupun kita faham sejuta kali pun, beratus juta pun tak nampak riya tu. Tapi kena faham. Bila kita faham, kita berlindung daripada riya tadi. Dan riya ini perbahasannya bukan dalam perbuatan solat. Bukan tengah solat tu, dia riak ni. Sebab tu riak ni bukan pertuduhan, bukan judgement. Kamu riak. Riak ni bukan judgement, bukan pertuduhan. Dia adalah satu suasana perjalanan kehidupan. Riak ni tak nampak dalam solat kita riak. Malah tak nampak pun kat mana ni. Tetapi kita boleh faham dia di dalam kehidupan. Sebab tu ada perbahasan solat tapi celaka. Allah tahu. Kat mana celaka orang solat? Solat ni maksudnya bukan bahas amal lain. Sebab tu tak boleh kata saya dah solat dah. Memang dah solat. Hidup kita selari tidak. Apa dia? Yang pertama, kesibukan solatin sahun. Yang perkara yang menghalang kita untuk taat, ataupun yang melambat-lambatkan kita untuk taat, atau yang memberatkan hati untuk taat. Berat dia solat, tengok Allah nasa dah ataupun bila masuk zuhur asal zuhur lambat lagi. Dia sengaja melambatkan tanpa ada sebab atau masyaqqah yang diizinkan syarak. Itu solat. Bila kata solat menjadi tiang agama, amalan lain pun boleh jadi berat juga. Berat nak taat, berat nak buat baik dengan suami, berat nak buat baik dengan isteri, berat nak buat baik dengan semua orang. Berat hati. Tahulah saya. Ialah hasil kita je buat baik. Orang tak nampak kita ni. Kita ni buat baik, orang tak nampak. Orang tak bahas cakap saya solat, orang tak nampak. Orang cakap peduli apa solat lah kamu. Kita ulang-alik di masjid, ada orang peduli. Kau tak nampak lah pergi solat lagi. Tak ada orang bahas dulu. Dan orang tak bahas kata apa, aku solat tau. Tak ada. Tapi kebaikan itu akan dibahaskan. Orang tak nampak aku buat baik, aku dah tolong dia lah. Akulah yang banyak ini, akulah yang banyak begitu. Tuan sekurang-kurangnya say thank you lah kat isteri. Isteri tu penat-penat tu tak nampak ke? Bahasa dia tak nampak ke? Kan nampak tu bahasa ra'un, tak tengok. Dan isteri pun dilatih, abang tengoklah saya buat baik ni. Abang tak nampak ke saya buat baik? Itu kalau perbahasan suami isteri. Kalau perbahasan anak pun berlumba-lumba nak bagi nampak bahawa kebaikan tu. Tengok anak, saya buat baik dengan mak, saya bagi kereta, bagi rumah, bagi itu. Dalam perjuangan, dalam berorganisasi, dalam berpersatuan, dalam ini itu kebaikan-kebaikan terjemahan. Yang Nabi cukup takut, Nabi risau. Aku risau Muhammad aku hari zaman ini. Perbahasan rokok ini sampai tak boleh nak beza kan? Hati-hati. Maka caranya adalah kita berhati-hati, kita kaji hidup ni benar tidak. Sebab tu berbalik dengan sidik.
aku ni benar tidak? Apa benarnya? Hidup ini benar kerana Allah. Sebab asal aku mati, boleh hidup, modal Allah bagi. Bila dari Allah hidup ni, maka kebaikan semua kepada Allah. Sebab Allah yang modalkan. Ibarat macam itulah. Ibarat perbahasan macam itulah. Tapi nak rasa macam itu susah kan? Sebab apa susah? Dah sedap. Macam contoh, modal kita, katalah anak kita modalkan semua. Dia nak niaga, modal lampah pun tak ada. Kita modalkan semua. Yang niaga dia, yang cari barang dia, semua dia. Kalau ikutkan kaedah bisnes lah. Kalau kita yang bayar modal 100%, soalan, anak kita dah dapat layak share, dapat ke dia? Dapat share kan modal kita? Tak. Kita yang pilih nak bagi. Silap dia orang kita gajikan sana. Tiba-tiba dapat untung dia. Mana yang kau niaga? Payahlah mak sekarang. Market sekarang tak menentu. Padahal dia dah kahwin. Nak pula dengan mak. Boleh cara, boleh kira. Baikkan mak kan? Kau tak cukup modal lagi ke? Makan modal lah mak tu. Kau bagi 100,000 dah habis lah. Ada lagi tak modal? Ada. Mak kan cukup duit. Amin 50,000 lagi. 150,000. Tak boleh modal lah mak. Boleh tak tambah sikit lagi? Allah. Kau lupa mak ni cukup duit. Tambah lagi 50,000. Kan berapa modal Allah bagi kat kita? Bahasa mudah kita makan modal. Tiba-tiba buat baik rasa aku ada hak atas kebaikan. Padahal Allah yang berikan balik kebaikan itu. Berapa ganjaran ikut Allah Ta'ala nak bayar. Ikut Allah, ikut keikhlasan. Ikhlas tu kerana Allah tidak. Itu bahasa kerana Allah. Nak kerana Allah, lurus ke tidak hidup tu? Hidup. Sebab hidup ni nampak kekuasaan Allah. Itu kita bahaskan balik. Fitnah kehidupan, ujian kita akhir zaman ini sekalian. Nak nampak hidup dengan yang benar dengan Allah sangat susah. Sangat susah. Sebab apa? Sebab akhir zaman kebendaan ini semakin mengambil tempat di dalam kehidupan. Wa inna Allah kata kalau tak ada duit susah nak beribadat. Ustaz, boleh ke solat dengan senang hati kalau tak ada duit, Ustaz? Ini kebendaan yang kita terjemah dengan duit lah. Boleh senang hati ke Ustaz solat dengan tak ada duit? Dia susah hati kan tak? Jadi kita selesaikan masalah duit dulu. Boleh bahagia ke rumah tangga dengan tak ada duit? Ingat sayang pun sebut dengan mulut dia. Orang cakap ni kod-kod, jangan potong ni pula. Kebahagiaan tu tidak sebab-sebab kau potong pula. Atau ustaz cakap tu, ingat sayang tu boleh tak dengan sayang dia. Boleh terkadang memang duit tak boleh beli kasih sayang. Tapi kalau tak ada duit kasih sayang melayang ustaz. Sudah. Memang duit tak boleh beli kekhusyukan. Tapi kalau tak ada duit tak boleh khusyuk ustaz. Dia kona bagi, dia kona lipat, kona bagi semua. Ya Allah, susahnya. Iya. Kita kena rasakan kesusahan itu di masa. Tak semudah yang disangka rupanya kalau kita berhalusi kehidupan balik. Sebab Nabi ajar doa, patutlah Nabi ulang doa. Minta lindung. Bukan semudah kata Allahu Akbar. Memang kita lepas anak kita, isteri kita, keliling kita ataupun kita, tetapi orang keliling pula untuk menekankan. Ialah solat juga. Hidup sekarang tak macam dulu. Doktrin ataupun pahaman inilah yang akan membuatkan hidup bercabang-cabang. Nabi buat satu perumpamaan mafhum hadis. Nabi ambil ranting, Nabi kari kat atas tanah. Nabi buat cabang. Yang cabang ni lah banyak terkeluar. Ini jalan lurus kepada Allah. Hidup ni ikutkan lurus kepada Allah. Tapi nak sampai kepada Allah, dia kena ada benda pun sampai kan. Walhal kepada Allah tanpa benda. Tanpa benda ni maksudnya keyakinan kita benar.
Kerana bermula kita itu mesti dengan yang benar, bukan dengan yang batil. Maka sedangkan yang mulakan Allah SWT, perhatian terhadap perkara ini mesti diberikan. Mesti berikan perhatian. Jadi lalu timbullah hati-hati. Kadang-kadang kita nak timbulkan hati-hati ni macam mana dia tak hati-hati. Sedangkan Fatih selalu sebut hati-hatilah. Apa maksudnya? Ittaqullah. Itu hati-hati. Jadi rupanya masalah tiba-tiba Fatih ni pun kita sebut. Tak sebut ittaqullah pula. Dia tegur. Tak selesai rukun dah. Tak selesai jemaah kita. Dalam bahasa ni, berhati-hatilah. Bagaimana nak kata berhati-hati kalau tak nampak bahaya? Bawa motor tuan laju. Laju tu sedap, cepat, sedap. Tapi kenapa ada orang takut laju tu bahaya? Maka berhati-hatilah dia. Berhati-hati tu dengan dia buat slow ke? Tak, laju juga. Tu, kat brake tu, laju je. Brake pun tak ada. Motor itu ada brake, tengok masa nak tukar motor. Dia lempar gitu. Pak dia pergi sikit. Orang menyambut. Tapi, pakai yang solid, pakai semua, cover semua. Itu maksudnya. Mana kata, bila kita faham kehidupan ini dengan jalan yang benar, dengan ikut prinsip bagi Nabi SAW, maka apa kita boleh bahaskan di sini di masjid. Datanglah kefahaman yang membawa kepada satu keadaan. Kita nak bahas hidup ini dengan sifat Nabi SAW, supaya kefahaman yang kita ada ini membuatkan kita wujud sifat berhati-hati. Kena hati-hati. Hidup ni sifatnya adalah berpaling ataupun bertentang dengan apa yang kita nampak. Kita berhati-hati. Berhati-hati. Sebab tu guru saya selalu ingatkan. Guru Al-Fadhil Ustaz sama aku nanti. Setiap pagi masih kalau pergi punan sekolah sampai satu puan-puan jemaah. Dia punya niat ceramah mudah. Perbentukannya itu bahasa dia pun perbentukannya. Kita pun jaga ada niat dah nak betulkan bagi. Kamu dah tahu hujung pangkal. Ingat mudah nak jaga niat. Susah. Niat kalau tak nampak, yang nampak benda, yang nampak asin, kadang-kadang nampak benda buat niat. Buat duit lah. Pasti juga ada buat duit. Ataupun tak nampak, tak nampak apa pun asin. Berbalik pada roh pun tadi. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, maka di sinilah kita nak bahaskan, kita nak bincangkan. Menjadi perbincangan yang kita nak bincangkan ini, perbincangan tidak boleh diberhentikan dan tidak boleh dipadamkan atau tidak boleh disembunyikan. Sebab itu ulama juga dalam perbahasan tasawuf meletakkan dalam perbahasan tidak membina keselesaan. Kita ada comfort zone. Kita dah faham alhamdulillah. Tapi peringatan tentang amal itu mesti disampaikan. Iaitu berhati-hati. Itu dipanggil peringatan demi peringatan. Apatah lagi kita berada di zaman yang penuh dengan cobaan tadi, susah dan senang yang boleh melalaikan kita daripada tujuan kepada amalan tersebut. Kadang-kadang kita beramal sebab dah senang, dah tak ada apa, dah tak ada benda nak kacau, dah senang nak beramal. Ada pula kadang-kadang beramal sebab susah, dengan susah ni kena beramal ni. Ada pula kadang-kadang tak beramal sebab susah. Pak ayah saya datang masjid, banyak benda saya nak buat. Ada pula yang beramal, yang tak beramal pula sebab senang. Dah senang dia tak beramal. Pun macam-macam hal. Kalau terkait dengan keadaan kehidupan, macam-macam perbincangan kita dibincangkan. Tapi kita tak nak kaitkan sebab susah ke sebab senang, tapi sebab Allah. Susah ke, senang ke, solat macam tu kan. Awal waktu macam itu.
inilah umat yang nak kita bina, dan umat ini yang terbina zaman Nabi SAW, yang mana tidak terkesan dia dengan kehidupan dunia yang membawa kepada kelalaian. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang berbarakah ini, yang pertama, kita melihat dalam kita melihat amalan kita, yang nak menjaga amalan ini, pertama dengan kefahaman pada amalan tersebut. Contoh solat, dapatkan kefahaman ilmu pada solat itu. Setelah dapat ilmu pada solat itu, nak menjaga solat itu kehidupan kita. Ini kita dengarkan. Kita solat elok tak? Hidup kita tu nak jaga, sebab perbahasan yang boleh menghilangkan pahala, bagi benda yang tak nampak, itu ada dalam hidup kita sehari-hari. Terutama yang dibincangkan tadi dalam bab roh pun nak dilihat. Maka timbullah satu suasana yang tidak akan pernah selesa dengan amalan. Dia takkan pernah, aku dah beramal dah, aku dah beramal dah tu, tak wujud patutnya, ya Allah, aku belum beramal lagi, ya Allah, aku tak tahu amalan aku diterima atau tidak, ya Allah. Ada datang khauf dan rojak dua ni, dan perbincangan ni perbincangan tasawuf mas sekalian. Datang sifat itu, sifat berharap. Bila berharap, dia takkan tinggalkan amalan tu. Sebab dia rasa macam semalam tu rasa macam tak komplit, dia kena buat lagi. Yang semalam tu rasa macam buat lagi. Rasa macam tak lengkap yang semalam tu, buat lagi. Kena ada sifat dia, bukanlah semalam dah buat dah, nampak sama kan, semalam dah buat dah, komplit dah. Banyak dah amalan aku ni, nampak sama je orang yang buat ni. Tapi yang mana sampai? Yang sampai kepada dengan rasa harap diterima. Harap ni kena takut dulu. Takut ni kena ada hati-hati tadi. Bahaya sedang berada di depan kita. Bahaya ni. Sebab apa? Sebab kita berada di alam yang nak dilihat. Alam benda kan, semua manusia nak tengok. Kita pun nak tunjuk. Orang nak tengok, kita nak tunjuk. Elok kan bersama dia. Apa yang nak tunjuk? Bukan amalan kita, hasilnya. Hasil amalan. Sebab solat hidup jadi macam ni, sebab itu jadi macam ni. Padahal semua itu bukan kerana hasil yang kita buat, tapi kerana kurniaan Allah. Barulah kalau nampak Quran Allah datang hubbun, cinta, baru nampak kita cinta ke Allah. Manakan tidak, semua Allah bagi. Cuba kalau hari ini perbahasan penutup ni, suami isteri lah, harap ni mudah orang nak tahu. Dia kata isteri ni mudah aja kalau nak bagi sayang, cuba bagi apa je nak, semua bagi. Dia nak apa bagi, sayang lah hari-hari. Macam itu. Ini Allah cakap. Nak apa cakap? Awak nak rumah, bagi rumah. Nak kita bagi, nak kata perhatian, bagi. Bagilah apa yang isi nak. Ni kat saya, pakai. Itu memang bagi. Awak swap ni. Mereka cakap, kalau bagi semua orang sayang, tak mana bohong. Tapi nak bagi tahu ni, kalau kita rasa Allah bagi semua, takkanlah tak ada rasa cinta dalam hati. Itu datang hukum. Sebab kita takut harap ni amalan hasil ni, bukan sebab amalan kita. Kita dapat rumah, dapat anak, itu sebab Allah bagi. Bila Allah dah bagi, sayang kepada Allah. Tapi sebab rasa dari diri tu yang dia rasa struggle nak dapatkan, struggle nak jaga benda-benda. Tapi bukan nak jaga Allah. Dia tak jaga Allah maksudnya. Dia jaga benda, dia jaga hubungan dia dengan makhluk dia. Ini hati-hati. Dia takut kehilangan. Ini ada perbahasan dalam akhir zaman. Wa karahiyatul maut, ketakutan mati ni. Dia benci pada kematian. Bukan benci tengok bed jenazah, bukan benci tengok kubur dah. Benci pada mati ni, syarafnya sebenarnya dia takut kehilangan. Dia takut hilang duit. Dia takut, bukan maksud takut dia biar begitu. Tidak. Takut macam hati dia macam orang habiskan. Jadi nak bagi masa nak ceramah tu rasanya 1 jam ni rasa membazir masa kayak main tu. Contoh kan.
Buang masa sambil-sambil lah. Dia rasa tu takut untuk benda, akhirnya dia bina hubungan dengan makhluk, bukan bina hubungan dengan Khalik. Ini patutnya. Jadi dimaksudkan mudah-mudahan Allah bimbing hati kita terus menjaga hati ini dengan kita memperhatikan kehidupan, memperhalusinya. Mudah-mudahan terjagalah amalan yang kita sedang bina ini. Kita di akhir zaman dan akhir kalam. Semalam sekalian, solidariti semua negeri kan, kempen untuk kita menyatakan sokongan kepada Gaza, Palestin. Jadi semalam dan sebelum ni saya dah banyak kali dah sebenarnya kita nyatakan perkara ini. Cuma masa di berlaku lagi kita refresh lagi. Masjidil Aqsa yang Muslim, simbolnya solat. Lepas Nabi turun Mi'raj, di situlah Nabi solat. Jadi kekuatan solidariti yang sebenar adalah kita menjaga solat di masjid. Sebenarnya mereka nakkan Palestin itu disimpulkan di saya dapat cerita sejarah banyak-banyak, tapi nak bagi sikit. Adalah kerana mereka nakkan masjid itu, Masjid Al-Aqsa. Maka mereka kena ambil tanah di situ supaya jadilah ahli karya. Ahli karya daftar nak supaya boleh jadi HDB masjid. Ibarat cerita dekat silat ni, supaya nanti bila Dajjal turun, Dajjal tak nak turun dekat Pentagon cap ayam. Dajjal nak turun dekat negara-negara lain. Dajjal nak turun dekat Masjidil Aqsa. Kerana di situ adanya apa dia? Zani sila nama Nabi Sulaiman, ada sihir yang nak dibaca di bawah Solomon Temple yang telah Nabi Sulaiman faham dekat masjid. Jadi kempen kita sebenarnya, mari kita penuhkan soft-soft masjid. Mungkin di sini masjid Jami'ah Nusa boleh buat satu kempen demi menjaga Masjidil Aqsa. Mari kita penuhkan masjid kita. Itu sebenarnya kempennya, demi menjaga Masjidil Aqsa. Sebenarnya tanggungjawab kita akhir zaman dan masa dah sampai, terutama orang lelaki. Nisab kepimpinan, semua yang berada di nisab ni semua sebenarnya pemimpin. Maka dia tidak boleh disibukkan dengan pimpinan, dia tidak boleh disibukkan dengan isteri, anak-anak. Dia kena sibuk penuhkan diri dia 5 waktu di sini. Kalau tak boleh 5, sekurang-kurangnya dia kena ambil waktu yang penting. 2 waktu lah. Tapi yang kalau ikut pada perbahasan, memang pimpin waktu subuh, betul lah kan? Bagus. Tapi ada satu waktu yang kita terleka. Waktu apa itu sekalian? Maghrib. Sebab sebelum tu ada waktu wusta, asar. Asalnya orang sibuk pada kerja kan. Di situ nak tengok dia ni sibuk dengan kerana apa. Kalau dia sibuk kerana Allah, dia pergi kerja kerana Allah, dia macam mana pun maghrib kat masjid. Masjid dekat rumah dah, bukan suruh masjid dekat rumah, masjid kat Selangor ni banyak. Tak sempat sampai rumah, sampai masjid. Itu rumah nombor 1 lelaki, rumah nombor 2 lelaki, rumah sendiri. Bukan orang rumah nombor 2. Dia salah faham, orang rumah nombor 2, rumah nombor 2. Rumah nombor 1 masjid lelaki, rumah nombor 2 rumah kita. Orang lelaki dia kena tanam dalam hati nak balik rumah, nak cepat-cepat datang rumah Allah. Bukan nak balik rumah cepat-cepat nak duduk rumah. Kita rehat, orang lelaki dia rehat kat masjid. Penat macam mana pun boleh kerja, biarlah tertidur pun tertidur kat masjid. Bagi itu ke isteri dia baik lambat, sebab terlelap kat masjid. Isteri kena bagi sokongan. Jangan kata pula kata abang ni kan, bagilah masa kat rumah, tengoklah rumah. Tidak ada nak tengok rumah, orang rumah isteri kan. Ada kena bagi-bagi tu macam itu. Itu barulah membina solidariti yang sebenar. Dan saya kira 3 Mac 1924 semua orang faham. Tahun depan cukup 100 tahun umat sekalian kan. 100 tahun kejatuhan Empayar Uthmani.
dan mereka semua menanti-nantikan bahawa akan datang daulah bangsa mustahid yang benar, kan? Tapi dalam 100 tahun ni apa yang belum lagi dibuat, yang masih tak nampak lagi. Itulah masjid. 100 tahun dah, 99 tahun dah. Kita kena datangkan balik kegemilangan solat di masjid beramai-ramai. Kegemilangan itu telah pun dirasai ketika zaman Nabi, zaman sahabat, zaman Khulafaur Ar-Rasyidin dan seterusnya. Samalah zaman Utsmani. Habis zaman itu, maka masjid kembali lengang dan masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Ini kita bimbangkan. Jadi wallahu a'lam bishawab yang pesan. Mudah-mudahan saya pesan pada diri saya semua di mana, mudah-mudahan tanggungjawab kita menjaga Masjid Al-Aqsa ini ada tanggungjawab kita bersama, wajib. Kerana itu kiblat pertama kita. Jadi menjaga kiblat ini menjadi kewajiban bagi kita semua dengan menjaga syariat yang pertama. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan dan saya kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Allah Ta'ala saja yang mampu menyempurnakan berbahasa kita berbagi yang berlaku. Aku lupa di harga wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. La insana fi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab.